Assalamualaikum semua dan salam 23 Ramadan. So, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat? wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Hari sihat. Alhamdulillah sihat. Macam mana puasa tahun ni? Alhamdulillah. Ada yang lebih bermakna? Banyak yang bermakna. Alhamdulillah. Nanti kita share, okay? InsyaAllah. Alright. So, hari ni kita hari sebelum hari terakhir kita last live. So maksudnya ini second sebelum hari Khamis kita last untuk live. So hari ini sangat special sebab kita ada lagi topik menarik untuk Ustaz share hari ini untuk kita semua, insya-Allah. So kita ada kat sini, kita ada siapa? Kita boleh tengok. Hai Puan Zarifah. Kita punya sentiasa ada semasa live, sentiasa ingin ilmu. So kat sini kita ada Cik Syuhada. So ni seorang lagi ni sangat-sangat top, ialah Puan Farah Halim. Assalamualaikum Puan. Puan sihat? Macam mana puasa tahun ni? So sebelum kita start, kita nak check suara kita jelas tak? Boleh bagi respon? Jelas? Dan gambar clear tak? Ke ada yang goyang-goyang ke? Kita boleh adjust. So kita ada saya. Hai Puan Anis. Saya Anis. Tunjuk mata lagi. Puan Anis dari mana ya? Dia punya profile dia ada gambar Encik Habi dengan dia punya sweetheart dia. Satu family. Suara jelas tak? Suara dan gambar jelas tak? Kalau tak jelas kita boleh adjust. Alright. Ni rasanya jelas tak? Okay. Encik Muhammad Fikri jelas dan okey dah. Terima kasih. Ni kamu start ke? Okey dah. Okay. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah, terima kasih Encik Wan Suhaimi. Ada siapa lagi ni? Hai Cik Hidayah. Okay, suara jelas. Gambar pun jelas. Okay, jangan lupa like, share. Ada satu lagi, dia ada 3 step. Like, share dan komen, okay? Supaya kita dapat share manfaat ni lebih ramai untuk family, untuk saudara mara, untuk kawan-kawan. Lagi nak balik raya ni kan Ustaz, kita kena ada persediaan secara fizikal lah. Jelas. Alhamdulillah, terima kasih Kakak Hidayah kita. Right. So sebelum kita dah boleh mula ke Ustaz? Dah ready? Alright. So bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam 23 Ramadan pada semua penonton. Alhamdulillah, hari ini kita dapat teruskan lagi kelas terapi tajwid. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi kepada perbincangan kita dalam surah Fatihah. Jadi yang tuan-tuan baru masuk live ni, bolehlah hashtag terapi tajwid, bolehlah share kepada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah kita akan teruskan hari ini. Dan Alhamdulillah, rupanya dah Ramadan dah semakin makin meninggalkan kita dah. Jadi cepat ya masa untuk Ramadan ni, kejap ya. Jadi insyaAllah ini saya akan teruskan kepada ayat yang kedua surah Fatihah, yang mana minggu lepas kita flashback sikit. Minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan ba, berkenaan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, kita dah belajar. Dan selepas itu kita belajar berkenaan dengan ayat yang kedua, Alhamdu. Ada yang menggunakan jumlah jumlah ismiyah Alhamdu, jumlah fi'liyah Ahmadu, Nahmadu, kita dah belajar. Dan yang lain lagi, kenapa tidak digunakan al-madhu, kenapa tidak digunakan asyukru, tapi digunakan alhamdu. Kita pun dah bincangkan pada minggu lepas. InsyaAllah ini kita akan sambung sedikit pada ayat yang kedua juga, surah Fatihah ni. Dan sebelum pergi jauh, ni saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan.
kebiasaan daripada kita ni bila kita dari sudut pujian ni kita akan suka kepada pujian. Setiap orang akan suka kepada pujian. Sebagai contoh lah, cuma bila dekat sini kesilapan kita lah menerima pujian tersebut, kita tidak meletakkan pada tempatnya. Contoh dia macam ni tuan-tuan. Kebiasaan lah orang perempuan suka dipuji. Okey. Jadi kalau puji kakak, lawa lah kakak. Lepas tu dia pun senyum. Dia ingatkan dia tu lawa sebab diri dia. Sebenarnya dia tidak meletakkan lawa tu bukan sebab diri dia. Sebenarnya Allah Ta'ala yang bagi lawa tu. Okey. Antara yang lain lagi, orang nampak kayanya, nampak orang handsome-nya, tapi benda tu bukanlah hakikat pada orang tersebut. Tapi itulah semua daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan. Hatta pun kita buat kuih raya, sedapnya kuih raya ni, puji orang tersebut, sedap kuih raya ni. Tapi orang yang dipuji tu kena ucapkan Alhamdulillah. Aku buat ni Alhamdulillah. Bukan asbab aku yang buat ni, tapi Allah Ta'ala yang menggerakkan, bagi kudrat pada aku dari sudut tangan aku nak menggerakkan, nak uli tepung. Dari sudut Allah Ta'ala bagi kudrat aku nak meletakkan bahan-bahan sukatan kepada kuih tu jadi sedap. Sebenarnya Allah Ta'ala yang hebat yang menjadikan aku yang buat kuih yang sedap ni sebenarnya. Poin dia macam tu tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita akan teruskan lagi pada perbincangan kita dalam surah Fatihah pada ayat yang kedua insyaAllah. Okay, kita akan pergi pada hari ini pada kalimah yang ketiga, Alhamdulillah Rabbi. Kita akan pergi pada bahagian Rabbi. Okey, dekat sini pengertian Rabbi, kalau kita tengok dalam terjemahan, segala puji bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rabb ni dekat sini dalam terjemahan ditulis sebagai Tuhan semesta alam. Jadi dekat sini Rabb ni mempunyai 4 maksud. Yang pertamanya, Rabb juga disebut sebagai Sayyid. Sayyid ini adalah Tuan. Rabb juga disebut sebagai Malik. Malik ini adalah pemilik. Dan Rabb juga disebut sebagai Murabbi. Murabbi sebagai pendidik. Dan terakhir sekali Rabb ni disebut sebagai Al-Ma'bud, yang disembah. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan, Rabb ni bukan sekadar kita faham dalam konteks Tuhan, dari sudut kita faham dalam, kalau terjemahan ditulis Tuhan. Sebenarnya Rabb ni ada maksud yang lebih sangat mendalam. Okey, yang saya sebutkan tadi, 4 tadi. Dan dekat sini timbullah persoalan, kenapa tidak digunakan kalimah Alhamdulillah fi khaliqil alamin. Contoh, kenapa tidak diletakkan khaliq? Khaliq tu siapa? Khaliq tu adalah pencipta. Kenapa tidak diletakkan khaliq? Diletakkan Rabbi. Sebabnya kat sini kita boleh lihat. Okey, perbezaan di antara Rabb dengan khaliq ini, Rabb ni pun membawa maksud mencipta, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengurus, dan Tuhan yang mentadbir. Lebih dalam maksudnya berbanding khaliq, iaitu maksudnya mencipta, penciptaan. Jadi dekat sini tuan-tuan, penggunaan Rabbi itu sangat, Allah Ta'ala menggunakan Rabbi itu menunjukkan maksud yang sangat mendalam. Tuhan yang kita sebut tadi, Rabb tu maksud dia Malik, pemilik. Rabb tu sebagai Murabbi, sebagai pendidik yang didik kita. Rabb sebagai Ma'bud, Al-Ma'bud yang disembah. Dan Rabb disebut sebagai, yang tadi Rabb disebut sebagai Sayyid, Tuan. Jadi Rabb ni sangatlah mendalam maksud dia. Okey. Jadi itu berkenaan dengan Rabb. Kenapa Rabbi? Rabb. Okey, kita akan teruskan lagi kepada Al-Alamin. Okey. Dekat sini kalau biasalah Al-Alamin ni adalah jamak. Jamak ni kita kalau bahasa Inggeris plural. Bahasa mudah, banyak. Kalau satu mufrad. Mufrad ni singular. Jadi alami ni kalau singular dia adalah al-alam mufrad dia. Jadi al-alamin, al-alam ni dia boleh dibina kepada dua jamak, dua plural. Yang pertamanya adalah al-awalim, dan yang kedua adalah al-alamin atau al-alamun. Okey, al-alam kita sebut sebagai alam ni sebagai semesta alam. Kalau semesta alam ni, kalau al-alam ini sekalian alam, keseluruhan alam, maksudnya keseluruhan lah. Kalau yang al-alam tu maksudnya khusus
plural, ni singular. Jadi dekat sini dia ada maksud, kenapa ada persoalan kenapa tidak digunakan al-awalim, yang digunakan adalah al-alamin. Yang pertama dekat sini saya datangkan adalah al-awalim, dia lebih kepada mukallaf dan yang bukan mukallaf. Okey, itu yang pertama. Mukallaf dan bukan mukallaf. Mukallaf ni apa? Mukallaf adalah orang yang dibebani dengan tanggungjawab. Okey. Mukallaf. Yang kedua yang digunakan adalah al-alamin. Al-alamin adalah al-uqala. Al-uqala ni yang berakal. Dekat sini dipecahkan al-uqala ni kepada 3 bahagian yang disebut sebagai manusia, jin dan malaikat. Jadi Tuhan yang alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam, adalah Tuhan yang menciptakan. Inilah yang tepat dekat sini, al-uqala, manusia, jin dan malaikat dekat sini. Jadi jelas tuan-tuan kenapa digunakan al-alamin, tidak digunakan al-awalim dekat situ. Okey. Jadi tanggungjawab ni adalah khusus kepada al-uqala, untuk sembah Allah Ta'ala. Al-uqala ni al-uqala. Dekat sini kita akan pergi, lepas ni kita akan tengok surah Fatihah ni message dia apa yang sebenarnya. Surah Fatihah, kalau kita dah ingat minggu lepas kita dah belajar, surah Fatihah ni yang pertama daripada ayat 1 sehingga Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin adalah puji-pujian kepada Rabb, kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Dan selepas tu akan adanya bahagian Iyyaka na'budu sampai ad-dallin, itu adalah doa daripada kita. Okey. Dekat sini surah Fatihah mempunyai 2 bahagian yang saya terangkan pada minggu lepas. Dan dalam mesej surah Fatihah ni menceritakan berkenaan dengan 3 golongan. Yang pertamanya adalah golongan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang golongan yang diberi nikmat. Golongan yang diberi nikmat dari sudut ni adalah nikmat dari sudut hidayah, yang mendapat petunjuk. Yang kedua adalah al-ghairil maghdub. Maghdub ni adalah orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Dekat sini pun merujuk kepada Yahudi. Dan terakhir ad-dhalin adalah mereka yang dalam kesesatan. Okey. Dekat sini dalam surah Fatihah menceritakan 3 golongan. Yang pertamanya yang diberi nikmat, yang memohon pada yang sebelum tu, ihdinas siratal mustaqim, yang memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan jalan yang lurus. Yang ni orang yang diberi nikmat, yang diberi hidayah. Yang kedua adalah ghairil maghdub, yang dimurkai. Dan yang ketiga adalah orang yang ad-dhalin, yang sesat. Okey. Saya akan teruskan lagi kepada seterusnya. Berkaitan antara Rabbil Alamin dengan ihdinas siratal mustaqim. Okey. Dekat sini perkaitan antara Rabbil Alamin dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dekat sini dia timbul persoalan. Persoalan kenapa dikaitkan al-uqala, yang berakal berbanding alam yang secara umumnya. Okey. Secara umum, secara pengertiannya adalah perlakuan ibadah ni hanyalah tanggungjawab kepada al-uqala. Okey. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ni, kembali kepada Rabbil Alamin ni. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Al-alamin itu adalah al-uqala, yang kita tengah tadi, yang berakal. Jadi orang yang berakal ni mesti memohon kepada Allah Ta'ala jalan yang lurus. Okey, dekat sini. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi dekat sini point dia al-uqala tadi. Okey. Jadi malaikat yang kita cerita tadi, malaikat dah memang jelas lah. Malaikat iman tidak naik, tidak turun. Malaikat selalu taat kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia dan jin ni yang kena selalu kena selalu memohon hidayah daripada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi okey, yang itulah perkaitan di antara
perkaitan antara Rabbil Alamin dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah ni perlulah dicari. Macam mana nak cari hidayah ni? Orang tanya. Kebiasaan daripada kita ni mengatakan contoh dari sudut orang tak pakai tudung. Dia kata saya tak pakai tudung tak dapat seru lagi. Kebiasaan lah. Belum dapat hidayah lagi. Sebenarnya hidayah ni sebenarnya dah ada dah, benda tu dah ada. Nah, sebenarnya kita sendiri nak terima ataupun tidak. Okey, sebenarnya hidayah ni perlu dicari. Dan dicari itu melalui ilmu. Kena ada ilmu, barulah kita tahu kita ni di jalan betul ataupun jalan yang salah. Lepas tu kita yang pilih sendiri. Dalam surah Fatihah ni cerita berkenaan dengan nak pilih jalan yang mana antara tiga tadi. Nak jadi orang yang siratal ladzina an'amta alaihim ataupun golongan yang maghdub ataupun yang terakhir ad-dhalin. Okay, jadi semua tu adalah pilihan sendiri. Kena pilih. Jadi kita dekat sini jelaslah nampak hidayah ni adalah sesuatu yang perlu dicari. Perlu kita ni bukan tunggu hidayah tu datang, kita kena cari, kena menuntut ilmu, kena keluar kita keluar dari sudut untuk keluar daripada jalan yang gelap dalam kehidupan kita tu. Cari duduk dengan orang-orang alim untuk kita ni lebih faham tentang agama. So mungkin satu faktor juga persekitaran juga. Persekitaran juga. Cara kita, circle kita bergaulan dan siapa ada dengan kita, circle kita untuk berinteraksi. Okay. Yang hidayah tu kita memang ada. Kita nak ambil atau tidak aja. Ya, kita nak ambil ataupun tidak hidayah. Okey, boleh saya teruskan lagi? Boleh. Okey, kita akan teruskan kepada kejelasan tadi. Kita sambung sedikit berkenaan dengan ayat kedua tadi, cerita berkenaan dengan Rabb. Rabb mempunyai pengertian yang 4 tadi. Rabb sebagai Sayyid, sebagai Tuhan, sebagai Tuan. Rabb sebagai kita sebut tadi sebagai Malik, sebagai pemilik. Rabb sebagai Murabbi, sebagai pendidik. Rabb sebagai ma'bud yang disembah. Sebab itulah tidak digunakan Alhamdulillahi Khaliq tadi. Sebab Rabb ni pengertian sangat mendalam. Tuhan tu bukan sekadar Tuhan tu adalah Tuhan pemilik semesta alam. Tuhan tu adalah pendidik kepada sekalian alam. Tuhan yang mentadbir sekalian alam lah, yang disembah oleh sekalian alam. Okey. Dan Rabb tu adalah pengertian yang sangat mendalam tadi, yang mengurus, yang mentadbir. Okey. Dan pada bahagian yang kedua tadi, Al-Alamin. Kenapa tidak digunakan Al-Awalim? Sama juga jamak. Kenapa tidak digunakan Al-Awalim? Sebab Al-Awalim ni lebih kepada mukallaf dan bukannya mukallaf. Dan kita tengok dia Al-Alamin ataupun Al-Alamun adalah kepada Al-Uqala. Yang ni yang disebut sebagai manusia, jin dan malaikat. Yang inilah yang sembah Allah SWT. Okey. Dan perkaitan di antara Rabbil Alamin dengan ihdinas siratal mustaqim, perkaitan memohon memohon jalan yang lurus kepada Allah Ta'ala. Okey. Dan perkaitan dengan yang sebelum tu, ayat yang sebelumnya, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi dekat sini adalah tanggungjawab orang yang berakal, Al-Uqala atau Al-Alamin. Orang yang yang termasuk dalam Al-Uqala ni, dia kena cari hidayah. Dia kena mencari jalan kebenaran. Jadi jalan kebenaran ni dia yang kena pilih jalan kebenaran. Okey. Kita akan teruskan lagi pada ayat yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Okey, dekat sini kita dah belajar minggu lepas. Apakah itu yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman? Apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahim? Yang menggunakan wazan fi'lan Ar-Rahman, yang mempunyai maksud imtila. Imtila ni penuh. Ar-Rahman, Tuhan yang penuh pemurah, yang penuh dengan pemurah. Ar-Rahim menggunakan wazan fa'il, penyayang. Okey, dekat sini timbul juga persoalan, kenapa didahulukan Ar-Rahman, kenapa tidak didahulukan Ar-Rahim? Kenapa tidak Ar-Rahimir Rahman? Mesti Ar-Rahman Nir-Rahim. Kenapa? Okey. Dekat sini adalah didahulukan Ar-Rahman ni adalah kerana kasih sayang Allah SWT ni menyeluruh kepada orang beriman dan kepada orang bukan beriman. Okey, maksudnya semua dapat, orang kafir dapat nikmat.
dapat, yang saya ceritalah, dapat kenikmatan apa ni, kehidupan dunia, oksigen, dapat air, dapat hidup mewah, semua dapat. Dapat anak, dapat kehidupan yang bahagia, dapat macam-macam lagi. Okey. Dan yang berbeza dengan Ar-Rahim ni adalah Ar-Rahim adalah khusus kepada orang beriman dekat akhirat kelak. Okey, dekat sini adalah kita sebut sebagai timeline. Kenapa didahulukan Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ar-Rahman ni menunjukkan kepada Allah Ta'ala menceritakan dulu Ar-Rahman, sifat pemurah Allah Ta'ala dekat dunia ni, dan perjalanan selepas itu menuju kepada Ar-Rahim, perjalanan menuju kepada akhirat. Dekat sini adalah sebagai turutan masa, didahulukan Ar-Rahman barulah Ar-Rahim. Okey. Nampak tuan-tuan? Adalah satu timeline kehidupan. Hidup dulu barulah mati. Hidup dulu barulah kehidupan lepas tu kematian, kehidupan selepas matilah. Okay. Jadi itulah sebab kenapa didahulukan Ar-Rahman. Allah Ta'ala bagi semua dapat. Dan terakhir sekali Allah Ta'ala bagi pada yang betul-betul orang beriman dekat akhirat kelak yang dapat. Dekat sini nampaklah dua golongan. Nampak yang dapat dekat dunia ni, dapat dekat akhirat. Okey. Kita akan teruskan lagi. Okey. Kat sini. Okey, antara dalam surah Al-Ahzab lah. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan dialah yang memberi ni rahmat kepada kamu, dan malaikatnya pula berdoa bagi kamu untuk mengeluarkan kamu dari gelap gelita kufur maksiat kepada cahaya terang benderang iman dan taat. Dan adalah ia sentiasa melimpah-limpah rahmatnya, wa kana bil mu'minina rahima, rahmatnya kepada orang beriman di dunia dan di akhirat, rahimah. Okey, kita akan teruskan lagi kepada ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah ayat yang keempat ni adalah saya pecahkan pada dua bahagian. Kalau dalam qiraat, dalam bacaan, ada bacaan kita kebiasaanlah, kita dekat Malaysia ni kita baca Hafs an Asim, kita baca dengan alif, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ada satu lagi bil hazbil alif, Maliki Yaumiddin. Okey. Jadi dekat sini dua-dua mempunyai maksud yang berbeza. Kalau Maliki Yaumiddin biduni alif, tanpa alif, maksud dia adalah mulk. Mulk ni adalah raja ataupun kekuasaan. Mulk. Yang kedua adalah yang bil alif, Maliki. Maliki yang bermaksud milku. Milku adalah pemilikan. Okey, dekat sini tak ada masalah dari sudut apa perbezaan antara mulku dengan milku. Tetap kita tak bergaduh dari sudut qiraat, sebab dia memang termasuk dalam bacaan mutawatirah, qiraat 7 ni. Okey. Jadi tak ada masalah. Raja ke pemilik ke tetap benda yang sama. Okey, dekat sini. Okey. Jadi saya akan teruskan lagi. Malik. Malik adalah raja, kekuasaan dan pemilikan. Okey. Kita akan teruskan lagi. Okey. Yaumiddin, pada Maliki Yaumiddin. Dekat sini timbul persoalan. Kenapa digunakan Maliki Yaumiddin? Okey. Maliki Yaumiddin timbul sedikit persoalan. Kenapa digunakan Maliki Yaumiddin? Dekat sini adalah ia ada perkaitan juga dengan ayat sebelumnya, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan sekalian alam. Yang dimaksudkan tadi dengan al-uqala, yang berakal kat sini. Okey. Kenapa tidak digunakan Yaumid Dunya? Sebab yang pertamanya adalah Allah Ta'ala ni adalah pemilik kepada Yaumuddin ni adalah hari kiamat, dan Allah Ta'ala adalah pemilik kepada hari yang sebelumnya, Yaumud Dunya, kehidupan di dunia. Jadi Yaumiddin merangkumi kepada kehidupan dunia dan akhirat. Malik, Allah Ta'ala adalah pemilik, Allah Ta'ala adalah raja kepada Yaumuddin, Yaumiddin, hari kiamat dan hari yang sebelum kiamat, yakni hari kehidupan di dunia. Jadi sebab telah tidak diguna Yaumiddin, Yaumid Dunya, kehidupan di dunia, Maliki Yaumid Dunya, tidak digunakan. Sebabnya dah jelaslah Allah Ta'ala ni pemilik kepada hari kiamat dan hari yang sebelumnya.
Okey. Jadi saya akan teruskan lagi. Okey, kenapa tidak digunakan lafaz yaumil qiyamah? Kenapa maliki yaumil qiyamah? Kenapa tidak digunakan yaumiddin? Dekat sini maksud kepada yaumuddin adalah hari pembalasan yang pertama. Yang kedua adalah hari perhitungan. Yang ketiga adalah hari ketaatan, dan terakhir adalah hari kiamat. Jadi keempat-empat maksud ni adalah merangkumi terus kepada maksud kiamat itu sendiri, proses kepada kiamat itu sendiri. Okey, sebab itulah tidak dipakai tidak digunakan lafaz al-qiyamah, yaumil qiyamah, tapi digunakan lafaz yaumiddin. Okey. Macam kenapa tidak digunakan? Okey. So dia hari pembalasan, hari perhitungan, hari ketaatan dan hari kiamat. Alright. Okay, Ustaz. Ni ramai dah macam mesti orang dah buat note untuk ilmu hari ni. So kita untuk dia selak-selak balik apa yang dia belajar tadi, kita akan lihat kejap Ustaz. Okay. So untuk mami yang anda semua yang dah dapat Narina, mana-mana produk Narina, anda berpeluang untuk memenangi peluang lucky draw ke Maldives. Okay, lucky draw ke Maldives, kita boleh. Okay, peluang cabutan bertuah dan memiliki hadiah premium percutian ke Maldives dua tiket. Dua tiket. Yang penting anda kena dapatkan dahulu produk Narina dan kumpul poin hingga 200 poin, anda berpeluang untuk menyertai lucky draw percutian ke Maldives. Alright, so kita boleh tengok scam and win Maldives ni. Hello, Assalamualaikum. Kak Erin. Okey, ketinggi sangat. Langkah-langkah yang Narina dah buat untuk menghargai you all semua para pelanggan, pengguna setia Narina. Okey, so tahun ni untuk betul-betul menghargai, appreciate wanita, ibu kan, isteri. So Narina, kita keluarkan special edition Narina Rose Love. So ini khas untuk wanita, untuk masalah-masalah stres, rasa anxiety, rasa happy dan sebagainya. So ini ialah special edition khas untuk wanita. Macam mana cara sertai program ni? Senang je. Apa yang you all perlu buat ialah kumpul point sebanyak minimum 200 point. So cara dia ialah bila you all dapatkan setiap produk Narina ada stiker hologram kat tepi ni. So you all hanya perlu scan dan automatik akan terus dapat point dalam kita punya sistem community family Narina. So kat situ ada macam-macam lah. You all boleh buat testimoni, boleh buat rating, tu semua akan collect point. So bila points you all dah cukup 200 point, jeng-jeng, kita akan umumkan apa hadiah dia. Dan dia bukannya semestinya Narina Rose sahaja, semua range produk Narina, dan program ni akan berlangsung selama 6 bulan, bermula April, Mei, Jun sampai September sampai bulan 9. So 6 bulan program ni akan berlangsung, minimum 200 poin sahaja. Tak tahu tak hadiah dia apa? Saya nak tahu kan? Tada! Yang untuk 2 orang ke Maldives. Right. Mesti dah tengok video Maldives ni. So ramai yang tak tahu cara untuk scan QR code ni. Alright. So sebelum kita share, jangan lupa like, share and comment. Okay, so untuk kita share manfaat hari ini bersama Ustaz Syafiq, kita boleh share kepada kawan-kawan, kepada saudara mara. Lagi untuk last, kejap lagi kita akan share persediaan balik kampung bersama Narina. Alright, Ustaz? Alright. Berdebar.
Boleh sambung ke macam mana? Mesti sama. Okey, insyaAllah kita akan teruskan lagi kepada perbincangan kita tadi dalam ayat yang keempat. Maliki Yaumiddin. Okey. Dekat sini saya dah jelaskan kepada tuan-tuan apakah yang dimaksudkan dengan Malik. Malik. Ada dua bacaan ya dalam qiraat. Dengan alif, baca dengan alif lah. Maliki Yaumiddin. Dia panjang. Maliki Yaumiddin. Dan satu lagi biduni alif, tanpa alif. Maliki Yaumiddin. Okey. Jadi dekat sini maksud Malik ni adalah raja ataupun pemilik. Okey, dekat sini. Dan ni kita pergi kepada bahagian seterusnya adalah Yaumiddin. Okey. Tadi kenapa kita persoalan yang timbul tadi, kenapa tidak digunakan Yaumid Dunya dan kenapa tidak digunakan Yaumil Qiyamah, tapi digunakan Yaumiddin? Kerana Yaumiddin adalah merangkumi kepada hari kehidupan arti ni kehidupan kiamat dan kehidupan yang sebelumnya, kehidupan di dunia. Sebab tu tidak dipakai lafaz Yaumid Dunya. Dan kenapa tidak dipakai lafaz Yaumil Qiyamah? Kerana Yaumiddin dah menceritakan berkenaan dengan proses-proses dalam berlakunya hari kiamat tersebut. Okey, insya-Allah kita akan pergi lagi perbincangan kita lagi perkaitan di antara Yaumiddin dengan Rabbil Alamin. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Rabbil Alamin. Yang mempunyai maksud kita tahu tadi Al-Uqalla, yang berakal. Maksudnya yang ada tanggungjawab untuk mencari hidayah Allah Ta'ala. Okey. Jadi dekat sini mereka ni Yaumiddin pada hari kiamat ni akan terbahagi kepada dua golongan. Yang pertamanya orang yang saya sebut tadilah, siratal ladzina an'amta alaihim, yang diberi nikmat, yang diberi hidayah daripada Allah Taala, yang menunaikan tanggungjawab, yang yang taat, yang dapat balasan. Orang beriman, secara kesimpulan orang beriman akan mendapat balasan syurga. Dan yang kedua adalah orang yang mengingkari, maghdub dengan adh-dhalim, yang akan mendapat yang orang tidak beriman ni neraka lah, wal a'yazbillah. Jadi macam itulah kehidupan perakhiran lah dalam cerita Yaumiddin ni. Ada dua, kita boleh klasifikasikan dua golongan, yang ni orang beriman dan orang yang tidak beriman. Okey, sebab tu Al-Uqalla ni, yang berakal ni kena buat pilihan. Dia dah tahu dah, dia dah belajar dah, dia dah tahu dah benda saya cerita tadi, hidayah tu bukanlah kita kena tunggu, tapi kita kena cari, kita kena usaha dengan jalan kita belajar ilmu. Okey, jadi sebab itulah dia memilih, dia kena pilih lepas tu, dia nak ke arah yang mana. Okey, jadi saya akan teruskan lagi tuan-tuan berkenaan dengan kenapa Allah Ta'ala menggandingkan Malik dengan Yaumi. Tuhan pemilik Tuhan Tuhan dengan Yaumi, dengan hari. Kenapa digabungkan antara Malik Yaumiddin? Okey, dekat sini menunjukkan Yaumiddin, pemilik kepada Yaumiddin adalah Tuhan. Allah memiliki apa yang berlaku pada hari tersebut, Yaumiddin, hari kiamat. Dan Allah memiliki, yang kedua adalah Allah Ta'ala memiliki apa yang terdapat Yaumiddin pada hari tersebut. Dan yang ketiga adalah Allah memiliki siapa yang terdapat pada hari tersebut. Kira Allah ni memiliki Tuhan raja kepada segala raja. Okey. Jadi Allah Ta'ala memiliki apa yang berlaku pada hari Yaumiddin. Allah Ta'ala memiliki apa yang terdapat pada Yaumiddin, pada hari tersebut. Dan Allah Ta'ala ni adalah yang memiliki siapa yang terdapat pada hari tersebut. Okey, dekat situ kena perkaitan di antara kenapa digunakan dengan Malik, yakni kita belajar tadi, Malik pemilik kepada hari kiamat, Yaumiddin. Okey, Yaumiddin dan Yaumiddun, dia ada kaitan dia. Yaumiddin tadi dia merangkumi juga dengan kehidupan sebelumnya, kehidupan di dunia. Okey, jadi dekat sini timbul juga persoalan. Kita pergi balik belakang sikit lagi. Alhamdulillah. Okey, ada timbul persoalan, kenapa tidak digunakan Alhamdul Khaliq
Alhamdu alim. Tidak digunakan Asmaul Husna Allah Ta'ala yang lain, tapi digunakan Alhamdulillah, menggunakan kalimah Allah dekat sini. Kenapa? Persoalan kenapa? Dia adalah kerana Allah adalah nama zat yang paling tertinggi. Jadi menunjukkan Tuhan yang berhak untuk dipuji. Jadi menggunakan Allah tu adalah menunjukkan zat yang paling tertinggi. Kita gunakan nama Allah. Dan kita lihat ayat yang kelima, iyyaka. Iyyaka, kepada engkau. Engkau tu siapa? Kembali balik kepada ayat tadi. Alhamdulillah, segala puji bagi lillah, bagi Allah. Kembali kepada zat, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi saya teruskan lagi. Kenapa dalam surah Fatihah ayat pertama sampai ayat yang keempat adalah berkenaan dengan puji-pujian. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdu, segala puji lillah, kepada Allah Taala. Lillah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Okey, sekalian alam. Atau Ar-Rahman, Allah Ta'ala Maha Pemurah, sangat pemurah. Ar-Rahim. Dan yang ketiga, yang seterusnya, Maliki Yaumiddin, Tuhan pemilik kepada Yaumiddin, hari pembalasan. Okey. Dekat sini saya akan cerita kepada tuan-tuan berkenaan perkaitan Alhamdu dengan tadi kita dah masuk kepada Alhamdulillah. Sekarang kita akan teruskan kepada Alhamdu dengan Rabbil Alamin. Apa perkaitan dengan Alhamdu, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Okey. Dekat sini menunjukkan Allah Ta'ala ni Rabb. Rabb ni yang kita dah bincang daripada awal tadi. Rabb ni adalah Sayyid, Tuhan, Tuan. Rabb adalah Malik, pemilik. Rabb adalah Murabbi, pendidik. Rabb adalah Al-Ma'bud, yang disembah. Jadi dekat sini Allah Ta'ala ni adalah yang menunjukkan segala puji bagi Tuhan yang menciptakan, yang mentadbirkan alam, menunjukkan kekuasaan Allah SWT, dan pujian tersebut layak kepada Allah SWT. Okey. Dekat tu kenapa perkaitan di antara Alhamdu, kita ucap segala puji kepada Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir sekalian alam, Rabbil Alamin. Okey. Dan Allah Ta'ala sememang-memangnya layak mendapat pujian tersebut. Okey, dan saya akan teruskan lagi. Kenapa Ar-Rahmanir Rahim digandingkan dengan Alhamdulillah? Okey, yang tadilah kenapa perkaitan Alhamdu, segala puji bagi Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Pengasihani. Okey. Dekat sini segala puji bagi Tuhan yang Maha Pemurah, segala puji bagi Tuhan yang sangat pengasihani. Okey, dekat sini kita boleh lihat kasih sayang ni tak semuanya baik, dan tak semestinya semua terpuji. Saya bagi contoh yang mudah macam ni lah, tuan-tuan. Kasih sayang ni kalau tidak diletakkan pada tempat yang tepat, pada tempat yang betul, maka dia akan jadi aib kepada pemilik kasih sayang tersebut. Sebagai contoh macam ni, tuan-tuan. Seorang lelaki, dia suka kepada seorang lelaki yang lain. Okey. Dia memang ada kasih sayang daripada lelaki tersebut. Dia suka sampai tahap dia nak kahwin dengan lelaki tersebut. Dekat situ dia salah meletakkan kasih sayang. Betul dah sifat kasih sayang tersebut, tapi salah letak pada yang tidak sepatutnya. Sepatutnya lelaki kena suka perempuan lah sepatutnya. Itu baru normal. Okey. Sama juga perempuan. Perempuan suka sama perempuan. Dia suka sama perempuan sampai tahan nak berkahwin dengan perempuan tersebut. Tu contoh lesbian lah, lesbian. Jadi benda ni adalah salah letak, tidak pada tempatnya. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat rahmat, sifat Ar-Rahman, sifat Maha Pemurah Allah Taala, dan sifat Ar-Rahim Allah Taala ni Allah Taala bagi kepada Ar-Rahman semua dapat. Orang bukan beriman dapat, orang kafir semua dapat, haiwan apa ni semua dapat, tumbuh-tumbuhan semua dapat. Jadi Allah Ta'ala meletakkan kasih sayang Allah Ta'ala ni menyeluruh, semua dapat. Tapi yang berbezanya dekat Ar-Rahim tadilah, dekat akhirat orang yang beriman yang dapat balasan syurga. Okey. Itu perbezaan dia. Perbezaan dia. Okey. Okey, anda semua ada soalan tak? Kita boleh
ajukan soalan, insya-Allah Ustaz akan bantulah apa InsyaAllah. yang muskil tu. So kalau ada soalan, komen, okey? Komen, insya-Allah Ustaz akan bantulah apa yang kemuskilan tu. Kalau soalan terus komen. Nanti Ustaz akan baca dan Ustaz akan bacalah terus kat komen ni. Alright. So, sorry Ustaz. Silakan. Okay. So, kita ada soalan tak? Dari Puan Syahira ke Puan Farah Halim? Mungkin Ustaz nak bagi soalan? Okay, soalan. Soalan Ustaz yang sangat simple lah. Okay, soalan yang sangat simple. Okay. Dekat sini saya dah cerita tadi berkenaan dengan orang yang dekat akhirat kelak akan ada pecah pada 3 golongan lah. 3 golongan. Okey. Dekat sini soalan saya senang saja. Dalam surah Fatihah dah cerita datangkan apa ni, saya dah sebut dah tadi. Orang ayat dalam surah Fatihah tu orang yang diberi nikmat, yang diberi hidayah tu, orang yang dimurkai tu, dan orang yang sesat. Datangkan kalimah tu. Okay, kalimah tu. Jelas tak? Jelas tak? Okey, sekali Ustaz. Okey, macam ni. Okey, dalam surah Fatihah kita baca selalu. Surah Fatihah ni dekat hujung tu ayat yang ke-6. Saya bagi tu ayat ke-6. Ayat ke-6. Dan ayat ke-7 tu ada cerita berkenaan dengan orang yang mendapat hidayah. Okey, orang yang mendapat hidayah. Jadi orang yang mendapat hidayah, orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Saya nak tuan-tuan nyatakanlah apa ni, orang yang mendapat hidayah tu, orang yang sesat, orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Okey, kau payah sangat. Mungkin ada yang confused. Macam mana soalan okey tak semua? Ke 3 golongan kan Ustaz? 3 golongan. Nyatakan 3 golongan. Nyatakan 3 golongan dalam surah Okay, nyatakan 3 golongan yang dekat hari Yaumiddin, hari pembalasan ni, pecah pada 3 golongan. Yang saya sebut tadilah, yang mendapat nikmat. Saya dah bagi bahasa Melayu, dan mendapat nikmat, yakni hidayah. Dan seterusnya orang yang dimurkai tu. Yang seterusnya yang dalam kesesatan. Okey. Jadi cerita dia dalam ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 saja. Ustaz nak dalam ayat lah. Tak, dia dalam ayat yang ke-6 ke-7. Okey, sebab sini Ustaz simpelkan sikit soalannya. Tinggi sikit. Tinggi sikit Ustaz. Okey. Apa ya? Senang sikit. Okey. Itu soalan 3 golongan tu. Okey, ada apa-apa soalan? Boleh ajukan kepada Ustaz. Ustaz akan baca soalan tu dan insya-Allah Ustaz akan jawablah soalan tu, right? Okay. Mungkin Ustaz tengah fikir-fikir soalan untuk diajukan. Okay, sebelum tu Mami semua dah get ready kan untuk raya ni. Jangan lupa, dan mesti ada preparation untuk anak, untuk family, lagi untuk baby yang masih kecil, lagi nak jalan jauh, balik ke Kelantan, Terengganu, mesti macam sesak tau. So kita kena sediakan persiapan awal-awal. Soalan dia sebut kalimah lah. Sebut kalimah yang disebutkan siapa yang mendapat nikmat tu. Ayat-ayat Quran, bagi ayat Quran. Oh, ayat Al-Quran. Tapi tak nak yang bagi seketul macam tu, mesti dia ada dia punya part tu je. Maksudnya Ustaz nak kalimah untuk 3 golongan tu. 3 golongan tersebut. Alright. Okay. So soalan dia,
nyatakan dan berikan kalimah untuk 3 golongan. Tersebut. Right, betul. Okay. Okay, dapat tak admin soalan? Ayat yang bukan ayat pendek-pendek, ayat yang cukup. Dia beza kalau ayat ni satu ayat terus. Kalau kalimah ni satu tu je. Kalimah Satu kalimah untuk 3 golongan. 3 golongan tu. Dapat tak admin? Tu kita pin post, okey? Ramai kita tanya. Sebelum tu, sementara kita tunggu jawapan, kita share sikit sebab ramai yang confused dan tak tahu macam mana cara untuk scan and win. Okay, so firstly Mami anda semua kena dapatkan mana-mana Narina, mana-mana produk Narina, mungkin titis dan roll on, dan satu lagi nyanyian diffuser. So kat sini, alright, anda boleh tengok dekat skrin, mungkin ada terpampar. So anda make sure kena dapatkan Narina dulu, mana-mana produk, dan mana-mana produk make sure ada QR code. So biasanya dekat tepi lah, macam kotak ni dekat tepi sini, dan dekat roll on kita boleh tengok. Okay, sorry. Okay, make sure kena ada QR code kan. So kita ada dekat skrin tu, kita ada step-step. Anda boleh tengok. Dia ada terms untuk kumpul point. Kita ada random gift. Kita ada pressure point. Kumpul point yang kita dah kumpul tu, kita boleh check balik berapa point. Alright, semua okay? Jelas? Okay, step dia. Firstly, cara untuk penggunaan Android, kita terus ke aplikasi Facebook. Ada tak kat skrin? Lepas tu kita ada QR code. Bukan kebiasaannya untuk iPhone dia ada terus direct tau, dia punya scan QR code tu. Untuk phone Android ni dia ada aplikasi dia yang kena install, yang nama dia QR Scanner. So kat situ dia ada terms untuk dapatkan point, right? Kita ada soalan tak? Kalau tak silap saya jawab soalan ni. Boleh. Nyatakan 3 kalimah untuk, kalau tak silap saya jawapan untuk soalan di balik surah Al-Fatihah. Ada orang jawab lah Ustaz. Okay. Puan Nur Aisyah. Saya tak nak ayat tu. Saya dah tahu dah ayat tu. Saya dah bagi tuan-tuan keluar ni. Saya nak kalimah sahaja. Okey. Adakah kalimah dia tu adalah yang dimaksudkan orang yang diberi nikmat tu adakah kalimah dia sirat ke? Contoh. Adakah orang yang diberi nikmat tu adalah an'amta? Contohlah. Adakah orang yang dimurkai itu adalah yang dimaksudkan al-maghdub? Contoh. Saya nak tuan-tuan listkan 3 je lah. 3 ni tadi. Yang pertama orang yang diberi nikmat. Yang kedua orang yang dimurkai. Yang ketiga orang yang sesat. Kalimah dia. Okey. Kalimah dalam bahasa Jawa ya. Bukan tulis maksud Melayu ni. Saya nak nampak kalimah dia. Kalimah, right. So kita ada dah pin post soalan. Nyatakan kalimah untuk 3 golongan tersebut. Okay, kita skip langkah untuk scan and win ni. So first, langkah pertama kita kena klik Play Store untuk phone Android, right? Itu dapat first, yang pertama.
Okay, yang kedua kita search QR code scanner atau QR code reader. Kat situ kita boleh tengok, dekat skrin ada ke? Okay, kita boleh tengok step tu yang kedua. Yang ketiga, biasa kita install, pastikan data je, okay, untuk fungsi dengan lebih baik dan laju. So lepas install, kita open, kita dah boleh get ready untuk scan. Dan yang kelima, klik QR code reader yang dah siap di download. Right, satu lagi. Yang keenam, dia ada keluar Jenain. Dia ada keluar dua tu. So dah dapat Narina, terus scan QR code. Ya, dia ada satu barcode macam warna biru kot. Boleh tengok kat skrin. Okay, kat situ yang step yang ke-8, dia akan keluar member untuk Narina. So anda akan ikut step yang ada kat situ. Yang ke-9, anda terus masuk ke web members Narina, members.narina.com bagi pengguna iOS. Safari akan terkeluar di klik notification tersebut. So kat situ lepas scan je dia akan keluar web. So follow je situ. Login ke account, klik 3 baris ke kiri. So dia ada 3, review us, selfie time. So anda boleh kumpul point kat situ lah. Dia ada terms dia. Yang ke-11, klik my account untuk login account. So kat situ dia ada step yang anda akan ikut lah kan. Masukkan nombor telefon untuk step yang seterusnya. Okay, yang seterusnya dia pendaftaran. Tu semuanya anda akan ikutlah terms dia. Dekat video kita dah ada gambar, dan anda boleh ikutlah terms dia sampai langkah yang ke-17. Okay. Okay, yang ini untuk kita dapatkan scan and win dan kumpul point untuk berpeluang menyertai peluang cabutan bertuah dan memiliki hadiah percutian ke Maldives 2 orang. So kumpul sampai 200 point dan anda akan dapat hadiah istimewa daripada Narina untuk kita menghargai dan appreciate parents kat luar sana. Okay, Ustaz, Ustaz, tu soalan tu. Dah scan baru 20 point je. Dah scan baru 20 point je. Kena beli lagi, kena dapatkan lagi tu untuk get ready untuk raya. Yang dah ada ke? Ada soalan boleh tanya Ustaz? So, siapa ni? Puan Zarifah, Puan Nur Aisyah dan Puan Nur Anis pun ada ni. Soalan tu payah sangat dia orang ni. Sebab dia kena tulis harap. Okay. Okay, saya ambil soalan senang sikit lah kot. Soalan senang sikit, rendah sikit. Aduh, yang tanya soalan ni ada dapat something. Ni soalan ni kita bagi duit raya RM50. So mungkin ada yang Ustaz boleh tukar soalan ke? Boleh. Soalan ni berat sangat. Okay. Tadi saya cerita kenapa didahulukan Ar-Rahman sebelum Ar-Rahim.
boleh nyatakan kenapa didahulukan Ar-Rahman dari sudut timeline, dari sudut perjalanan masa. Kenapa Ar-Rahman baru Ar-Rahim? Okey, kau payah kat ni. Jom kita tengok Puan Syahira ni. Puan Syahira. Okey. Timeline Ar-Rahman. Sebenarnya macam dah ada jawapan dah kat sini. Oh. Tapi okey. Macam dah ada jawapan. Dia bukannya ayat Quran lengkap sebenarnya. Saya minta tadi tiga kalimah berkenaan dengan 3 golongan tu, dia kalimah saja. Kalimah ni kalau contoh siratal ladzi sampai ayat habis tu satu ayat. Kalau kalimah ni contoh sirat satu kalimah. Alladzi satu kalimah. An'amta satu kalimah. Tu. Jadi dia ada 3 kalimah. Adakah an'amta tu adalah orang yang diberi nikmat ke al-maghdub tu orang yang dimurkai, ke ad-dhallin tu adalah orang yang apa ni, yang sesat. Sebagai contoh macam tu lah tuan. Okey. Kita bertengok lagi. Kena tukar soalan. Itulah kita tengah. Mungkin Ustaz kena tukar soalan ni. Okey. Yang lebih ringkas. Okey. Puan Syahira, sejumlah orang yang telah beriman. Ustaz. Okay, sebelum tu kita nak share persediaan sebelum balik kampung. Sebelum Ustaz untuk ringkaskan soalan. Ini ramai yang keliru. Okey. Macam ni. Soalan senang sikit. Sebutkan daripada ayat berapa sampai ayat berapa berkenaan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lega orang kat rumah tu. Okey. Sebutkan daripada ayat berapa sampai ayat berapa cerita berkenaan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dapat. Okey. So kita akan bagi duit raya RM50 untuk kita boleh balik kampung nanti. Ustaz balik kampung mana Ustaz? Saya balik Kelantan. Oh, Kelantan. Berapa jam tu? Biasa hari raya 19 jam, 19 jam biasa jam lah biasa. Oh, right. Mesti lagi meriah sebab sana jam. So kita nak share, ada tak? Okay, kita tengok soalan dulu lah, jawapan lah dulu. Kita ada Puan Nur Aisyah. Dia jawab ayat 1 hingga 4. Ni Puan, barulah nampak sikit. Puan Zarifah 1, 2 dan 3. Soalan 1, 2 dan 3. Betul ke Ustaz? Cuba tengok. Kita reset sikit. Dah ada dah yang jawab betul. Dah ada dah. Ni awal jawab ni. Yang mana tu? So, tapi kita tunggu. Kena jawab sentiasa, komen, okey? Untuk dapatkan hadiah istimewa. So, sentiasa jawab soalan dia. Tu sebelum kita bagi hadiah ni, kita nak share 5 tips balik kampung dengan Narina. Okay, Ustaz mesti dah ada preparation kan untuk balik kampung ni? Ada, insyaAllah. So yang pertama, make sure servis kenderaan. So make sure servis kenderaan macam tayar, enjin, okay, minyak hitam yang paling penting. So yang kedua, balik kampung mana? Ustaz balik kampung, Ustaz tahun ni single So tak bergaduh lagi lah. So yang kedua, Mami and Daddy jangan gaduh-gaduh. Kena decide dulu balik kampung mana. Untuk
kita pergi balik kampung yang ada parents dulu ke, yang dah lama tak balik ke. Bisa elok-elok, jangan gaduh-gaduh. Okay, yang ketiga, snake. Snake ni kita boleh gantikan, kita bawa snake yang berkhasiat macam buah-buahan. Untuk anak-anak kecil, kadang-kadang diorang ni tak selesa dah lama dalam kereta, dia akan rasa dia tak selesa, kadang-kadang tantrum. So kita kena sediakan kelengkapan anak dulu. Yang keempat kena cukup tidur. Make sure driver and co-pilot kena cukup tidur. So bila dah cukup tidur, kita dapat tidur yang berkualiti, tidur yang tak terjaga-jaga, kita akan, badan kita baru bangun pagi-pagi pun fresh, kita minda pun segar. So make sure kena cukup tidur yang berkualiti. So kena dapatkan C3 untuk dapatkan tidur yang berkualiti. So yang kelima, more is less. So barang-barang keperluan, make sure ada kelengkapan anak-anak, kelengkapan suami dan isteri. Sebab untuk get ready, bila dah jam ni, adalah yang tertinggal itu, tertinggal ni. Sebelum tu kita kena planning apa yang kena bawa, pack apa yang dulu. Okay. So jangan lupa, kit Narina wajib bawa untuk hari raya ni. Kita ada EO box, kita ada EO box ni kita untuk preparation untuk anak. Kita ada Frankie, bless you, untuk bila anak sesama batuk kita just roll je, dan kita boleh terapi untuk anak. Untuk anak tantrum, kita boleh pakai sidri. Just masukkan je dalam ni. Masuk dalam ni. So dah senang, masuk dalam handbag mami. Yang ni dalam roll, satu lagi dalam terapi. So bila anak tak selesa, just boleh terapi ke anak. Yang ni, okay. So itu ya yang tips raya yang kita nak share hari ni. Okay. Ada ustaz yang soalan, surah Al-Fatihah ayat pertama hingga ayat keempat. Wah. Ada emoji lagi. Ada emoji baby. Puan Zarifah, Puan Anis. Oh, ni duit raya dia. Siapa empunya dia? Ustaz kena pilih lah. Okay. Banyak dah betul lah tu. Dah banyak Surah Al-Fatihah ayat pertama hingga ayat 4. Okay. Puan Zarifah ayat 1 hingga 4. Okay. Puan Nur Anis ayat 1 hingga 4. Oh, dia siap nyatakan sekali. Puan Nur Aisyah ayat 1 hingga 4. Okay. Okay, saya pilih apa Muna? Okay. Nur Aisyah Awaludin. Dia jawab awal tadi. Nur Aisyah Awaludin. Nur Aisyah Awaludin. Ya, dia jawab ayat awal pun tepat. Ni jawab pula. ni ayat orang yang pertama yang jawab ni Puan Aisyah, Nur Aisyah Awaludin. So tahniah Puan. Kita akan bagi duit raya bernilai RM50. So nanti admin akan contact Puan, okay? Terima kasih Puan. So start untuk hari ni. Itu saja Ustaz sudi share dengan kita. Kita boleh aplikasikan lah dalam seharian kita. Satu lagi, musim raya ni mesti banyak sangat promo. Narina juga ada promo raya. Kena grab sebelum tamat sebab harga sangat special. Sepenuh raya ni. Dan lagi,
mami yang nak uruskan anak-anak, kena make sure pakai Rose Love. Rose Love kita yang dapat stabilkan emosi, yang dapat yang dapat stabilkan emosi untuk tenangkan jiwa kita, tenangkan minda kita. So make sure kena grab promo raya, right? Ni Rose Love and Frankie. Kita boleh tengok dekat screen ada special promo. Kita ada 2 set. First sekali dengan Nanya Diffuser. Betul tak? Oh sorry. So first set kita ada Rose Love and Frankie, dan kita bagi freshener sekali. Sangat special. Yang ini kita boleh letak dalam kereta, dalam almari baju. Okay. Set yang kedua, kita ada set diffuser Rose Love and Frankie. So kita bagi ni sekali. So boleh letak dalam kereta masa nak balik kampung. So aura dia sangat best. Okay Ustaz, terima kasih Ustaz sepanjang kita bulan Ramadan ni. Ustaz sudi share banyak ilmu yang kita dapat. Ustaz, kita jumpa untuk hari Khamis pula, InsyaAllah. Okay. Itu saja buat hari ini. So terima kasih Ustaz dan terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.